Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar ayat tunggal, ternakan puyuh, buku teks jilid 2 muka surat 54, buku aktiviti jilid 2 muka surat 59 dan 60. Standard pembelajaran 5.3.2 memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks ayat tunggal. Objektif pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks iaitu ayat tunggal. Aktiviti menggunakan ayat tunggal mengikut konteks. Apakah ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contoh, Hani pergi ke pejabat pos. Hani merupakan subjek iaitu kata nama. Pergi ke pejabat pos ialah predikat. Ini adalah gambar rajah yang menunjukkan ayat tunggal. Ayat tunggal mempunyai satu subjek dan satu predikat. Untuk pemahaman murid-murid juga, dalam ayat tunggal tidak ada kata hubung. Sekiranya ada kata hubung di dalam ayat, itu bukan lagi ayat tunggal. Itu dipanggil ayat majmuk. Baiklah murid-murid, murid-murid boleh membuka buku teks muka surat 54. Ayat tunggal, tajuk ternakan puyuh. Di sini ada petikan cerita dan juga ada gambar. Susunan gambar tersebut merupakan proses ternakan puyuh Encik Johari. Baiklah murid-murid, kita baca sama-sama dan kita akan kenal pasti ayat tunggal. Encik Johari menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak. Baiklah murid-murid, Encik Johari, perkataan yang berwarna merah itu ialah subjek. Manakala menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak ialah predikat. Beliau mendirikan reban di hujung kampung. Beliau merupakan subjek. Mendirikan reban di hujung kampung merupakan predikat. Begitulah juga hingga ayat-ayat yang seterusnya. Beliau menjaga puyuhnya setiap hari. Julaihi ialah pembantu ayahnya pada waktu petang. Beliau memasang lampu di dalam reban. Puyuh Encik Johari semakin banyak di dalam reban. Encik Johari mengira puyuh setiap petang. Banyak telur puyuh di dalam reban. Julaihi mengutip telur puyuh setiap pagi. Encik Johari menjual daging puyuh di pasar. Nenek apakah murid-murid? Apakah ayat tunggal yang murid-murid boleh bina bagi menyambung cerita di atas? Murid-murid boleh membina ayat. Nenek menggoreng puyuh di gerainya. Nenek merupakan subjek, menggoreng puyuh di gerainya ialah predikat. Murid-murid juga boleh sambung lagi ayat tunggal yang lain. Contohnya, mereka makan daging puyuh goreng di rumah. Mereka ialah subjek, makan daging puyuh goreng di rumah ialah predikat. Baiklah ini murid-murid, ini adalah contoh ayat tunggal yang murid-murid boleh sambung di dalam cerita tersebut. Nenek menggoreng puyuh di gerainya. Mereka makan daging puyuh goreng di rumah. Perkataan yang berwarna merah adalah subjek, manakala yang berwarna hijau ialah predikat. Baiklah murid-murid, murid-murid boleh membuka buku aktiviti muka surat 59. Aktiviti 6. Arahan bina ayat tunggal berdasarkan gambar. Tajuk ternakan kuda. Baiklah murid-murid, di situ murid-murid boleh lihat ada 5 gambar yang mana murid-murid diminta membina ayat tunggal berdasarkan gambar yang diberikan. Gambar tersebut berkaitan ternakan kuda. Murid boleh lihat gambar yang pertama. Encik Basri menanam rumput di. Lihat gambar murid-murid, apakah jawapan yang sesuai? Contoh jawapan, Encik Basri menanam rumput di
kawasan lapang. Di sini murid-murid boleh lihat terdapat kawasan lapang. Kemudian gambar yang kedua. Cuba murid lihat pada gambar. Encik Basri memasukkan kuda ke. Ini apa murid-murid? Ini ialah kandang. Jadi jawapannya Encik Basri memasukkan kuda ke dalam kandang. Seterusnya, murid-murid lihat gambar yang ketiga. Apakah yang dilakukan oleh Encik Basri? Encik Basri memikul sesuatu. Okey, contohnya memikul makanan. Kemudian murid-murid boleh lihat cahaya matahari yang baru terbit, iaitu suasana ini menggambarkan pada waktu pagi. Apakah ayat tunggal yang murid-murid boleh bina? Contohnya, Encik Basri memikul makanan ke kandang setiap pagi. Ini contoh ayat tunggal yang murid-murid boleh bina. Seterusnya, gambar yang keempat. Apakah yang dilakukan oleh Encik Basri? Makanan yang dipikul tadi Encik Basri masukkan ke dalam bekas. Okey, contoh ayat yang murid-murid boleh bina ialah Encik Basri memasukkan makanan ke dalam bekas kaca. Contoh ayat tunggal bagi gambar yang keempat. Seterusnya, gambar yang kelima. Apakah yang murid-murid boleh lihat pada gambar tersebut? Pengunjung datang melawat kandang kuda Encik Basri. Okey, contoh ayat tunggal yang mungkin murid-murid boleh bina ialah banyak pengunjung datang melawat ke ladang kuda Encik Basri pada hujung minggu. Perkataan yang berwarna merah itu ialah subjek, manakala yang berwarna kuning itu ialah predikat. Baiklah murid-murid, seterusnya murid-murid boleh lihat muka surat 60. Aktiviti 6B, arahan kenal pasti ayat tunggal kemudian salin. Apakah yang perlu murid-murid lakukan? Ialah murid-murid perlu kenal pasti ayat tunggal di dalam petikan tersebut, kemudian salin. Tajuk ketam nipah. Baiklah murid-murid, kita baca bersama-sama. Imran suka melihat ketam nipah. Imran meminta ayahnya membuat rak daripada besi. Dia dan ayahnya membeli sebuah akuarium fiber. Akuarium itu diletakkan di tempat beratap supaya tidak panas. Seterusnya, Imran membeli beberapa ekor anak ketam nipah untuk dijadikan benih. Kini dia membela 40 ekor ketam nipah di dalam sebuah akuarium fiber. Setiap hari, Imran akan melihat ketam-ketamnya. Dia sangat tenang apabila melihat ketamnya bergerak. Oleh sebab ketamnya tidak banyak, dia menjual sebahagian daripada ketam-ketam itu. Dia menjual ketam-ketam itu kepada jiran-jirannya. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid perlu kenal pasti ayat tunggal yang terdapat di dalam petikan. Yang pertama, Imran suka melihat ketam nipah. Imran ialah subjek, suka melihat ketam nipah ialah predikat. Bagi memudahkan murid-murid faham, pastikan di dalam ayat tersebut tidak ada kata hubung. Sekiranya ada kata hubung, itu bukan lagi ayat tunggal, malahan itu ialah ayat majmuk. Ayat yang kedua. Imran meminta ayahnya membuat rak daripada besi. Itu ialah ayat tunggal yang kedua. Imran merupakan subjek, meminta ayahnya membuat rak daripada besi ialah predikat. Baiklah murid-murid, ayat tunggal yang ketiga. Kini dia membela 40 ekor ketam nipah di dalam sebuah akuarium fiber. Dia ini merupakan subjek, membela 40 ekor ketam nipah di dalam sebuah akuarium fiber ialah predikat. Baiklah murid-murid, ayat tunggal yang keempat.
Dia menjual ketam-ketam itu kepada jiran-jirannya. Dia merupakan subjek, menjual ketam-ketam itu kepada jirannya merupakan predikat. Baiklah murid-murid, ayat tunggal ini murid-murid perlu salin di dalam buku aktiviti. Sebenarnya ada banyak lagi ayat tunggal di dalam petikan tersebut. Namun, soalan hanya meminta 4 sahaja. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.